Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku, Aiman Kuaci. Hari ni aku akan bercakap tentang aperture lagi. Okey, sebelum start aku nak ingatkan korang yang aperture besar bermaksud f number yang kecil dan field of focus yang kecil. Maksudnya kawasan yang difokus sangat kecil, yang selebihnya out of focus. Ni mungkin susah sikit nak faham, tapi aku cuba explain semudah yang mungkin. Okay, bila kita pakai aperture yang besar, lens aperture yang besar, so field of focus kita kecil. Jadi, bila kita menggunakan field of focus yang kecil, orang yang tengok video kita tu, penonton tu akan fokus kepada apa yang in focus. Yang background tu akan kurang mengganggu fokus penonton tu. Jadi, aperture ni boleh tolong kita guide penonton tu apa yang kita nak tunjuk. Katakanlah field of focus kita besar, penonton tu akan nampak semua yang ada kat background. Jadi bila penonton nampak background, katakanlah kalau ada orang tengah main bola kat belakang, dia mungkin akan distracted dengan orang yang tengah main bola tu, instead of kita yang sedang bercakap ataupun subjek yang kita nak fokuskan. Tapi kalau kita pandai main dengan composition, field of focus yang besar ni tak jadi masalah sangat. Mungkin akan jadi masalah tapi tak sangat. Personally, aku rasa aperture yang besar ni memang lawa kan. Kalau kita ambil gambar, tak nampak background, nampak warna-warna je macam lawa gila kan. Tapi of course lah, ada kelebihan dan ada kelemahan dia. Untuk waktu siang outdoor, cahaya terlalu banyak menyebabkan overexpose. Jadi untuk turunkan exposure, kita perlu naikkan shutter speed ataupun kita perlu menggunakan neutral density filter, ND filter. Untuk fotografi mungkin kita boleh tinggikan shutter speed, ataupun kalau kita nak shoot high frame rate ataupun 60 fps untuk video biasa macam ni, so itu tak jadi masalah bila kita naikkan shutter speed. Tapi bila kita nak turunkan balik speed video kita tu kepada 30 fps ataupun 24 fps, bila kita shoot shutter speed yang terlalu tinggi, kita tak akan nampak motion blur yang menyebabkan video kita tak nampak professional. Takkanlah kita nak tunjuk kat orang yang kita tak pandai buat video kan. Tapi ada juga case di mana kita ambil gambar, kita tak boleh menggunakan shutter speed tinggi bila kita nak ambil satu gambar tu dengan motion blur. Aku tunjuk contoh, orang sedang berlari, kita ambil gambar and kita fokus kepada orang tu dan background dia blur. Kalau kita nak buat gambar yang macam ni, kita perlu menggunakan shutter speed yang rendah, and shutter speed rendah tu akan menyebabkan exposure tinggi. Jadi kalau kita nak menggunakan aperture yang rendah, kita perlu gunakan ND filter lagi. So untuk this case, kita mungkin boleh tinggikan aperture je. Selain itu, aperture yang besar juga ada satu problem ni, iaitu dia susah nak fokus. Untuk kamera-kamera yang autofocus, mungkin fokus, out of focus, fokus, out of focus, sebab dia tengah cari kat mana dia perlu fokus. Tengok dia susah nak fokus. Jadi kalau kita nak guna autofocus, kita kena pandai pilih lah. Jangan aperture yang terlalu besar, jangan aperture yang terlalu kecil. Kita kena pilih yang ngam-ngam je. Bila pula kita nak pakai aperture yang kecil ni? Kalau aperture yang besar tu dah cun, salah satu masa lagi untuk kita gunakan aperture yang kecil ni ialah bila kita nak buat efek. Sebagai contoh yang aku tahu, yang aku boleh buat ialah 3D tracking. Okay, kalau kita menggunakan aperture yang besar, which is bokeh, software tak akan dapat detect detail pada background. Jadi akan menyusahkan tracking tu untuk cari point-point untuk reference sebagai tracker. And kalau kita menggunakan aperture yang kecil, kita boleh nampak background tu tak blur and secara jelas. Jadi tracker tu akan dapat pinpointkan tempat-tempat untuk difokuskan, untuk jadikan reference point untuk tracker tu. Jadi macam yang korang boleh tengok, untuk video yang bokeh, aku tak boleh nak track langsung background dia. And untuk video yang f16, aku boleh detect di mana background dia dan aku boleh track. And aku boleh letak text untuk buat 3D effect. Korang boleh tengok sendiri hasil dia. Jadi itulah antara kegunaan aperture yang kecil ataupun f number yang besar. Antara kegunaannya. Aku tak adalah pro sangat, tapi itulah at least apa yang aku tahu. Kalau kita menggunakan aperture yang tak terlalu besar dan tak terlalu kecil pula, kita still boleh buat 3D effect ni. Tapi kita perlu ambil consideration jugalah dengan depth dia yang dia tu. Yang blur yang sikit, makin banyak. Sebab kalau kita tak buat macam tu, di video kita akan nampak macam tak nice lah. Buat video ni semua tentang kau nak nampak menarik. Kalau tak menarik, orang tak tengok. Tapi macam mana pula kita nak dapatkan aperture yang ngam-ngam tu? Untuk this case, aperture, aku tak boleh nak bagi tahu secara spesifik.
Even though aperture ni mengikut preference kita sendiri, aku pun ada preference aku, tapi lain kamera, lain lens, lain dia punya bokeh ataupun background blur. Contohnya jenis kamera, kalau full frame dengan APS-C, full frame ni yang sensor dia besar, and APS-C ni sensor dia ada crop factor 1.6 ataupun 1.5. Biasanya 1.6 ni untuk Canon, 1.5 untuk model-model lain. Contoh dia, aku nak beritahu saiz sensor tu. Kalau APS-C ni saiz 1, full frame tu saiz dia 1.5. Maksudnya 1.5 kali ganda lagi besar. Bila sensor besar ni, dia akan efek kepada bokeh effect tu, setahu aku lah. Tapi aku tak dapat nak buktikan pun benda tu sebab aku tak ada full frame kamera. Kalau kamera phone pun, kamera phone aku ni actually dia ada dual aperture, f2.4 and f1.5. So f1.5 kecil kan. Kalau tengok Sony aku pun, aku pakai f1.4 untuk dapat bokeh yang kau-kau punya. Tapi kalau untuk kamera ni, aku pakai f1.5. Ni aku menggunakan aperture f1.5. So kalau aku ambil gambar orang, boleh nampak ada bokeh menu fokus. Okay, boleh nampak ada blur sikit je kat background. Tapi kalau guna f3.5 pada Sony mirrorless, dia punya blur background lagi blur lah. Tak ada bokeh sangat pun. Kalau aku pergi dekat pun ada bokeh. So antara sebab juga aperture ni tak sama ialah saiz lens. Lens ni saiz dia besar ni, sedangkan lens ni saiz dia cuma kecil sangat. Jadi dia macam saiz lens tu sendiri mempengaruhi aperture pada final result. Akhir sekali, jarak antara subjek dengan kamera pun sebenarnya mempengaruhi bokeh effect ni. Kalau kita duduk terlalu jauh daripada kamera, bokeh effect ni akan jadi kurang. Dan kalau kita duduk terlalu dekat dengan kamera, bokeh effect ni mungkin akan jadi lagi banyak. Ataupun sampai satu tahap dia dah tak boleh fokus sebab terlalu dekat. Contoh, kalau kita ambil gambar landscape, gambar pemandangan. So pemandangan tu biasanya jauh kan, jauh dari kita. Jadi bila kita ambil gambar pemandangan tu, even though kalau kita pakai aperture yang besar f1.4, kita still akan dapat gambar yang tak ada blur. Ni landscape f1.4. Tapi kalau kita menggunakan f16, sama juga, kita akan dapat gambar yang tak ada blur. Sebab kita punya fokus tu dikira sebagai infinity jarak dia daripada kamera. Ni bukan untuk semua lens. Kalau untuk telephoto lens, dia memang spesifik untuk jarak jauh. Kalau kita duduk dekat, dia tak boleh fokus. Tapi bila kita duduk jauh, baru dia akan dapat fokus dan ada bokeh effect yang sangat-sangat lawa. Untuk macro lens pula, bila kita duduk sangat dekat baru dapat bokeh effect tu. Kalau kita duduk jauh sikit, mungkin dia akan jadi sebagai infinite jarak dia daripada kamera. Sebab dia makro untuk benda-benda yang dekat. Jadi kalau korang tak dapat nak main dengan aperture ni, mungkin kamera korang just pakai phone, so aperture ni tak main peranan sangat pada phone, korang still boleh nak buat video-video yang gempak dengan cara menggunakan composition. Composition ni ada banyak, tapi antara yang aku tahu ialah rule of third, golden ratio, symmetrical ataupun centered, and last sekali ialah leading lines. Korang boleh cari sendiri kat Google ke apa, korang boleh cari jenis-jenis composition tu, and korang boleh belajar macam mana nak gunakan composition untuk lead penonton korang, untuk tengok kat mana specifically. Aku tak pandai sangat, aku mengaku. So aku punya video pun tak ikut composition, sebab tu aku perlukan lens yang ada bokeh. Jadi aku habiskan kat sini je video ni. Tak lupa juga, kalau korang nak tahu kenapa kawan aku tu rambut dia macam tu, korang boleh check kat channel dia. Dia buat video vlog. Okay, so jangan lupa untuk check channel dia, Luqman Rahim. Aku akan tinggalkan kat description. Thank you for watching. Jangan lupa leave a like, share, komen dan subscribe. Dan kalau korang tak suka dengan video ni, korang boleh tekan dislike. And kalau korang rasa ada apa-apa yang aku cakap tu salah, korang boleh tegur kat komen. InsyaAllah aku akan baca semua komen. Setakat ni aku baca semua lagi, cuma mungkin ada yang tak sempat nak reply. Sorry. So kalau korang ada nak request apa-apa video, korang boleh tinggalkan kat komen. InsyaAllah kalau aku ada kesempatan untuk buat video pasal something yang korang minta tu, aku akan buat. Aku tak ada idea sangat. So far aku ada lagi, belum putus lagi idea, tapi mungkin satu hari aku akan habis idea tu. So korang lah penyelamat aku. Okay, jumpa lagi. Ciao. Dia jedik, dia degil. Jedik apa jedik? Okay, ayam mana apa?
Hari ni nak makan apa? Vlog lah. So sekarang dah sampai kat Padang B, Dataran Shah Alam. Tengok meja. Okey, 1, 2. Oh, go. Oh.